kata bunuh, tak ada hal. Ternak betul tu. Dibawa tempat nak dijatuhkan hukuman bunuh, dia letakkan pedang di atas kepala leher dia, diberikan peringatan sekali lagi, ni last. Awak kena semayang sekarang ni. Kalau awak tak semayang, potong kepala. Kalau awak semayang, selamat. Potong-potong lah dia kata, kau tak nak semayang. Kalau macam ni memang patut kau potong. Nak cerita sebab ayat ni cerita pasal bunuh ni, kita jangan salah faham. Bunuh ni dia berkaitan dengan seluruh proses mahkamah yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan bukan diambil tindakan sewenang-wenang. Jadi Allah beri amaran sahaja pada mereka. Kalau mereka terus menyakiti Rasulullah, umat Islam keseluruhannya, maka mereka akan diambil tindakan oleh Nabi SAW. Tak ada ruang. Sebab itu disebut ainama thuqifu, di mana sahaja kamu berada. Ini ancaman pada mereka lah. Oleh kerana kamu ni terlampau jahat sangat melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah, di mana sahaja kamu berada, kamu akan diambil tindakan, dan kamu akan dibunuh oleh Rasulullah SAW dan juga umat Islam. Kemudian ditutup dengan sunnatullah. Inilah satu sunnah Allah yang Allah tetapkan terhadap orang-orang terdahulu, dan sama sekali sunnah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berubah. Inilah ketetapan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inilah keadaan hukumnya sejak orang mengkhianati mereka, maka Allah perintahkan agar mereka diambil tindakan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kongsi sikit perkataan sunnatullah. Sebab sunnah juga digunakan pada Rasulullah SAW kan. Sunnah Rasulullah dia beza. Beza. Kita ambil sunnah Rasulullah, ini sekadar ulang lah, tuan-tuan tahu belaka. Bila sebut sunnah Rasulullah, dia kena beza dua. Sunnah dengan sunat dia berbeza tu. Sunat ni hukum. Sunat ialah kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Kalau kita pergi takrif lain, apa dia sunat? Sunat ni ialah Allah SWT atau Rasulullah perintah. Perintah suruh buat, tapi bukan satu perintah yang mesti, hanya galakkan saja. Kalau tak buat tak berdosa, buat dapat pahala. Itu sunat. Adapun sunnah perbuatan Rasulullah SAW, ini sekadar ulang saja. Sunnah perbuatan Rasulullah, itu yang disebut sunnah. Dan sunnah ni terikat pada hukum 5. Ada sunnah yang wajib Nabi buat, wajib kita buat, macam ibadat wajib lah. Ada sunnah yang sunat Nabi buat, tapi sunat bagi kita sama juga. Jadi ada sunnah Nabi itu wajib kita buat, kewajipan yang kita lakukan. Ada sunnah Nabi ni sunat kita buat dapat pahala. Ada sunnah Nabi tuan-tuan sekalian, harus saja. Macam kita pakai serban, pakai jubah, tidak ada perintah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah perintah umat Islam pakai serban, tapi Nabi pakai serban. Maka siapa pakai serban ataupun tutup kepala, sama tutup kepala ni sunnah Rasulullah juga. Pakai kepiah ke, sekarang songkok dan seumpamanya, dianggap kalau kita pakai kerana niat kita Nabi pada kebanyakan keadaan tutup kepala. Tak usah bincang lah, saya setuju. Masyarakat Arab ketika itu, Abu Jahal pun pakai serban juga. Masyarakat Arab ketika itu memang jenis tutup kepala. Ada yang menyebut kerana suasana padang pasir. Wallahualam. Tapi dia adalah pakaian Rasulullah, dan para ahli ulama telah meletakkan apa sahaja yang Nabi buat, kita buat walaupun tidak disuruh, maka dia dalam bentuk harus sahaja. Maka kita buat dapat pahala. Mengapa? Sebab kerana ikut Rasulullah SAW. Cara makan, contohlah, ada yang Nabi suruh macam baca bismillah tu Nabi suruh, dia sunat. Tapi ada cara-cara tertentu yang Nabi makan, tidak hanya bentuk makan Rasulullah SAW. Pulanglah untuk kita ikut ataupun tidak. Umpama Nabi makan suka menggunakan 3 jari, ini sunnah Rasul, tapi Nabi tak suruh. Makanlah guna 3 jari. Tapi bukan semua boleh kita makan guna 3 jari.
makan nasi guna 3 jari, 3 jam lah baru selesai tuan-tuan sekalian. Jadi tengok keadaan. Ini saya nak kongsi sikit sunnah Jadi itu besok sunat-sunnah yang harus. Ada sunnah Nabi buat tapi kita tak boleh buat haram. Ini maklum belaka, nikah lebih pada 4 tak boleh tuan-tuan. Itu khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah yang Nabi buat tapi makruh. Ada setengah ulama haram, tak kisahlah kita ambil makruh. Apa tu makruh, tak digalakkan kita buat, Nabi tak bagi buat. Antara tuan-tuan sekalian ialah sembahyang malam panjang sangat, tak buat belaka tu. Tak buat, Nabi tak bagi. Tapi Nabi buat. Nabi ni sembahyang, kalau kita tengok mungkin Rasulullah sembahyang pada pukul 11 malam atau pukul 12 malam, berhenti tak berhenti subuh, baru Nabi tidur sekejap. Itu Rasulullah. Tapi Nabi tak benarkan para sahabat buat. Kita memanglah tak buat, tak usah bimbang lah. Ini sekadar hukum je tu. Kalau buat memang terkejut belaka tuan-tuan sekalian. Dan antara juga yang Nabi tegah ialah puasa 2 hari berturut-turut. Wisal tu Nabi tegah. Maksudnya kita bersahur hari Ahad, tadi bersahur, berbuka hari Isnin besok. Nabi buat tu. Salah. Jadi makruh. Kita memang salah tak buat ni. Hak puasa sehari pun tak boleh tentu buat. Alang kena puasa 2 hari. Ini sekadar ilmu saja. Baik, sikit perkongsian. Itu sunnah Rasulullah. Kalau kita sebut sunnah Rasulullah, apa dia? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terkejut. Ada yang Nabi buat, Nabi tak bagi kita buat. Bahkan para ulama haram. Kalau buat puasa tu dia khilaf. Sebahagian mengatakan haram. Ini sekadar ilmu tu. Haram puasa 2 hari berturut-turut. Ada Nabi tak benar. Sebahagian mengatakan makruh. Baik, kembali pada bincangan kita. Sunnah Rasulullah, sunnah Allah, sunnatullah. Sunnatullah ni dia berbeza daripada apa yang dimaksudkan sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnatullah ni lah perkara yang macam tu lah, tetap, dia tak berubah. Kalau berubah, contohnya ni kitaran alam ini, matahari terbit daripada timur ke barat dan sebagainya, itu maksud sunnatullah. Itu yang Allah dah tetapkan. Kalau dah berubah, itu tanda datang kemusnahan Allah Subhanahu Wa Taala, datang kemusnahan alam ini. Dalam ayat ini pun sama. Disebut begitulah sunnatullah. Kalau sekiranya ada manusia yang memusuhi umat Islam, dan ketika itu umat Islam berada dalam kekuatan seperti mana masyarakat Madinah, sunnatullahnya mesti diambil tindakan terhadap orang mengkhianati umat Islam. Itu maksud tentang sunnatullah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini perkara yang maklum bagi kita semua, berkaitan dengan sunnatullah, dan mengingatkan kita dalam semua keadaan. Saya berkongsi sikit tu sekarang untuk tutup, sebab kita ada konflik ni, tak boleh lama-lama sangat tuan-tuan sekalian. Jadi dia galakkan ringkas. Jadi khutbah pun suruh ringkas. Ni kuliah sejam tak boleh lah tuan-tuan sekalian. Kena ringkas gunting. Cuma saya nak kongsi sikit tuan-tuan sekalian. Pertama, doa lah banyak-banyak. Allah Subhanahu Wa Taala berikan keselamatan pada kita dengan musibah ini. Saya yakin kita faham belaka semua. Saya sekadar nak kongsi sikit. Kita ni umat Islam dua perkara. Dua perkara kita buat. Pertama, banyak doa. Banyak doa, banyak wirid, baca ayat Quran, baca doa-doa yang melindungi, yang imam kita baca tadi tuan-tuan sekalian, dalam qunut nazilah baca. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ikhtiar. Buat belaka ni, ikhtiar buat. Kita tak nak salah faham. Jangan salah faham. Ada juga kadang-kadang sikit lah manusia ke ada silap. Jadi salah faham. Apa salah faham dia? Baca ayat Quran, insya-Allah dia adalah imuniti kepada kita semua. Insya-Allah kita akan selamat. Jangan juga tuan-tuan sekalian, kita disuruh baca doa, baca wirid dan sebagainya, baca Quran sekalian. Allah suruh, Nabi suruh. Orang-orang yang hebat pernah diuji oleh Allah. Jangan kita lupa. Ujian Allah ini bukan makna tanda Allah murka saja. Mungkin murka pada sebahagian orang, tapi ujian pada sebahagian orang. Kemarau 3 tahun berturut-turut, sehingga makanan dicatu di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi khalifah, tuan sekalian, Allah bagi kemarau.
3 tahun. Ada tanda Allah benci ya? Tidak, tuan-tuan sekalian, ya? Itu Allah nak uji, ya? Jadi jangan anggap tu sekian bahawa bila kita dah baca Quran, baca wirid tak kena. Tak, buat saja. Andai kata kena, dia adalah satu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Kalau buat penyakit, tuan-tuan sekalian, Allah uji di zaman para sahabat masih ada, ya? Zaman apa tu kalau tidak salah zaman kerajaan Khalifah Muawiyah, tuan-tuan sekalian, penyakit taun, ya? Penyakit taun lah, orang ada kata taun, ya? Penyakit taun tersebar, ya, di bumi Syria, bumi Syam ketika itu, Syria, Palestin, Jordan, sekarang dahsyat, sehingga seorang sahabat yang banyak kali kita bincang, nama dia Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, usia dia panjang, Nabi doakan keberkatan pada dia, tuan-tuan sekalian. Usia dia sehingga 108 tahun dan dia ada anak 134 orang. Ini saya sebut banyak kali dah tu, ya, perkenalkan sahabat ni. Anak sulung umur 80 tahun dapat lagi anak bongsu, ya. Ulang, bukan dia umur 80, anak sulung umur 80. Ni kena ambil seorang dua ni umur 80, tak usah anak lah, tuan-tuan, ya. Dekat 70 ada seorang anak lagi, hebat lah. Tapi masyarakat kita kalau dengar atau tak dengar tuan haji kita tu baru menikah gatal. Ni kamu gatal orang nikah sekarang. Mana kau tak marah Pak Ngoh tu dalam umur 78 dekat 80 nikah dengan orang 25, gatal tu dia punya. Okey, balik cerita tadi Anas tu, Allah bagi anak dia 134 orang, penyakit taun datang, ya. Anak sahabat, tuan-tuan sekalian, ya, 70 ke 80 orang mati anak dia kerana penyakit taun tadi. Tuan-tuan sekalian, ni nak sebut je, jangan kita salah faham, ya. Kalau tak ada kebal, Quran baca dah, doa baca dah, tuan-tuan sekalian, ya. Ramai para sahabat, para ulama besar-besar mati, meninggal dunia kerana sakit. Bukan maksudnya kalau kita wirid banyak-banyak tak kena, tak, tuan sekalian, bukan begitu, ya. Jangan salah faham tu, ya. Kadang-kadang saya cukup bimbang, kadang-kadang tersebar juga, ya. Tak usah bimbang, baca ayat ni, insya-Allah kita selamat. Koman tak masuk kepada orang yang bertakwa, tuan-tuan sekalian, ya. Imam Syafi'i meninggal dunia kerana sakit buasir, tuan-tuan sekalian, ya. Main-main, ya. Ulama-ulama besar kita ramai yang meninggal dunia kerana sakit, para sahabat meninggal dunia kerana sakit, ya. Jangan salah faham. Yang kedua, kita maklum ikhtiar, ya. Jangan, ya, doa banyak-banyak, serah kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar, ambil belakang, ya. Nasihat-nasihat tu kita ambil belakang, tuan sekalian, jangan diabaikan, ya. Kita maklum Nabi dah sebut, kalau ada penyakit taun tersebar, jangan pergi tempat tersebut. Orang yang berada di tempat tersebut jangan keluar. Nabi dah ajar dah. Larilah kamu daripada penyakit yang berjangkit sebagaimana kamu lari daripada singa. Nabi sebut, tuan-tuan sekalian, ya, ikhtiar, ya. Nabi kata jika ada unta yang sakit, ya, jangan dicampur dengan unta yang sihat. Nabi ajar, tuan-tuan sekalian, ini semua berkaitan ikhtiar, ya. Kita buat belakang, ya. Jangan dipelekehkan cadangan-cadangan daripada Kementerian Kesihatan, ya. Dan anda kata ada pandangan, tuan-tuan sekalian, minta sembahyang Jumaat jangan diadakan, terima, ya, dengan lapang dada, ya. Ini orang-orang yang pakar yang mengambil keputusan, ya. Jangan kita pertikaikan, ya. Ini menjadi penyakit benda yang mufti yang ini. Sembahyang Jumaat pun tak beri, ke pasar bagi, saya bincang, tuan-tuan sekalian, itu dah lah kita anggap mereka mahir, ya. Ini pun ilmu baru, saya pun terkejut, tuan-tuan sekalian, macam mana di Kuwait, di Emirates Arab Satu, ya, boleh azan, ya, suruh semayang di rumah, ya. Dia orang Arab mudah lah faham, kan, ya. Lepas syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah, sallu fi buyutikum, semayanglah di rumah-rumah kamu. Rupanya pernah berlaku zaman sahabat, saya pun baru tahu, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, ya. Dapat ilmu baru, ya. Pernah berlaku di zaman sahabat ketika hujan lebat, ya, maka diazankan, sembahyanglah di rumah-rumah kamu. Dia orang Arab faham lah, kan. Kita kalau dengar untuk bila kita gabar pelik pula, ya. Sallu fi buyutikum, ni tok bila sesat mana pula ni. Sekalian, baik, ya. Sikit perkongsian doa lah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lindungi kita semua, tuan-tuan sekalian, daripada musibah seumpama ini, ya, yang kita pun tak tahu nak gambarkan, ya. Semua ni ada kebaikan belaka,
agar Allah Subhanahu Wa Taala mengingat kepada kita semua betapa agungnya dan besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga kita semua diberikan petunjuk hidayah, perlindungan daripada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia boleh kompak. Itu Dr. Abdullah tu musim. Oh, ingat dia Assalamualaikum. Doktor eh? Ya, saya. Tengok doktor bagi kuliah sebab nama dekat. Saya halang.